Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar tu? Alhamdulillah. Sudah tu? Sihat alhamdulillah. Kita malam ni nak sembang santai sikit. Kalau penonton tengok ni depan kita ni ada asap, jangan duk sangka kata kita duk panggil jin ke, duk menurun ke apa ke. Yang ni buhur lah tu. Ya. Buhur ni kebiasaan Arab kan? Arab suka kepada wangian ni, dan saya ingat rumah Ana, Dr. Rora, ramai orang di Malaysia ni pun. Tapi di Afrika pun mereka ada macam ni. Cuma ikut kaum lah. Tapi Arab ni dia suka bawaan-bawaan yang bagus ni. Tapi sebahagian daripada bawaan yang bagus ni, kayu-kayu ni ambil di kawasan kita juga, Cambodia, kawasan-kawasan. Tapi kalau ada di rumah kita tahu orang masuk akan bawa wangi. Orang Melayu kadang-kadang bakat kemian ni kerja percaya khurafat. Tapi sebenarnya tak ada lah. Dia tak ada kelebihan pun lah. Ada. Kelebihannya wangi lah. Sebab tu kitab fuqaha dulu dia sebut bakat kemian tu bukan kerana nak panggil jin ke apa, untuk nak mengelakkan bau mayat tu. Itu tujuannya. Tapi kita punya kemian bau dia taklah wangi macam. Tak lama-lama macam menyeramkan. Dia kan orang Melayu kan. Tapi bakhur ni dia bau wangi. Ni apa kita ni apa? Kan Oud ni pun ingat tak asli apa. Almis. Tapi yang menariknya Ustaz, dia ialah macam Datuk sebut tadi kan. Kayu ni datang daripada kita. Tapi yang glamournya dekat negara Arab dan juga negara-negara macam Iran dan sebagainya. Sebab sampai dia orang buka store jual oud. Oud. Ribu-ribu kayu tu harga. Tapi ambil di sini. Ambil di sini. Orang yang pandai cari dia patut yang asli duduk di tengah batang pokok tu. Kalau jumpa yang betul tu wangi, letak dia saja wangi. Jadi fungsi orang Melayu bakat kemian tu nak bagi wangi. Asalnya dulu kita dulu sebut nak mengelakkan bau busuk mayat. Takut ada bau, bukan semua mayat ada bau. Tapi takut bau, jadi dia kata bakat kemian. Kita bila bakat kemian menurun sebahagian tu. Tapi sinonim lah dengan perbomohan kan. Perbomohan macam ni lah. Macam kita nak bakat. Tapi dia sebelum adanya MBPO orang pakai ni. Okey. Air freshener. Kita malam ni Datuk ingat Datuk buat apa ni ayat kosong ni? Oh, ni bukan ayat kosong. Takkan nak jamu kami ayat kosong kan? Ini kita yang ini adalah rempah yang paling mahal atas muka bumi. Kita tengok dia warna dia bertukar. Kita dapat minum lah. Dia boleh minum lah? Ini adalah za'faran ataupun saffron. Saffron ni. Boleh siapa minat benda ni, dia boleh tengok banyak research dalam internet pun banyak cerita kelebihan za'faran ni. Satu hebat lah dia. Dia jadi kuning ke? Dulu dalam hadis-hadis sebut tentang pakai wanita, dia tentang kan pasal mewarnakan baju. Tapi sebenarnya ini dia mahal za'faran. Muzaffar. Dia banyak. Kita bubuh ni tak payah bergula apa tak? Tak boleh orang bubuh dalam susu pun boleh. Tapi dia bagus. Dia bagus untuk minda, bagus untuk ni. Itu anda ada pengalaman jugalah makan apa? Nasi Arab. Dia letak benda ni. Kan ada Iran pun nasi dia pun bubuh juga benda ni untuk pewarna. Tapi yang famous di Iran lah. Yang famous di Iran. Dia di Iran, Afghanistan, negeri-negeri macam tu dia ada za'faran ni. Dia payah nak pakai za'faran, dia hujung bunga tu ya. Dia filament. Filament bunga. Filament dan bunga tu. Kelopak bunga tu kan. Tengah-tengah tu dia ada macam kelopak, bukan kelopak, dia panggil apa? Filament. Yang dia punya cabang tu lah ujung-ujung tu. Dia yang tengah-tengah. Macam mana nak tahu? Kadang-kadang orang kata ada yang tiruan. Memanglah. Dia ini sekilo. Kita tak beli sampai sekilo lah kan. Dia biasa gram. Sekilo sampai 20,000 lebih. Sebab filament bunga kan. Tapi kalau kita beli sikit je, katalah RM100 pun tak sangka lah nak. Kira ni minuman orang kaya tu? Taklah. Dia mahal lah, tapi bukan sehari minum sampai secekar. Kita yang tak kaya dia pun boleh minum. Ustaz Mat tanya macam mana nak tahu yang asli ke yang tak asli. Mai rumah Datuk minum. Dah pasal. Tapi kalau dah Ustaz Ahmad minum tu tangan orang kaya. Dah pasal mungkin kerana ada orang cakap sekarang kan,
biasalah dia kata solat pun tak kaya tu kan. Kan dia kira kita minum za'faran ni kita kira kaya. Macam mana tu? Solat tak kaya ni kadang-kadang macam pemain solat ni. Tapi ini sebenarnya satu penyakit ni ada dulu. Kemudian penyakit ni berkembang subur disebabkan kerana cara pendekatan agama yang kita ajar kebelakangan ni. Quran memang sebut kan tentang orang-orang yang apabila fa idza qadaytum manasikakum fazkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Nah, apabila kamu selesai haji, Allah kata tolong ingat Allah. Macam mana kamu ingat bapa-bapa kamu seorang Arab ingat tangkap oleh bapa maka. Ataupun lebih dahsyat daripada tu kan. Tapi di kalangan manusia, maksud haji ni, haji ni tempat yang memang tempat berdoa lah. So Allah kata faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di kalangan manusia ada yang dalam keadaan peluang berdoa tu dia hanya doa dunia dia. Untuk dunia, tak ada habuan dia untuk akhirat. Maksudnya bagi dia seluruh ibadat yang ditunaikan itu dia nak cari dunia dia saja. Barulah Allah ajar minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang doa yang betul, minta kepada kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kan? Dan selamatkan daripada api neraka. Itu yang betul. Yang agama ajar daripada dulu penyakit itu ada. Penyakit buat ibadat untuk habuan dunia. Buat ibadat hanya untuk dunia. Kalau dia sembahyang dia mengharapkan. Al-Quran dah cerita. Kebelakangan ini dia jadi punca ialah kerana sebahagian golongan agama telah puterikan ibadat ni tujuan dia macam tu lah, nak kaya. Semuanya ambil petua. Kita tak nafikan bahawasanya ada fadail, ada fadilat bacaan, ibadah tertentu. Tapi hubungan kita dengan Tuhan bukan hubungan kita dengan toki kerja kita. Saya kerja awak bagi gaji. Hubungan kita ialah hubungan ubudiyah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang semua kita hafal. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk kamu mengabdikan diri kepada aku. Jadi itu tujuannya. Tapi bila kita ajar, setiap kali dengar ustaz nak cari petua nak kaya, petua nak muda, petua nak segak, petua nak berniaga banyak. Itulah tujuan. Sehingga setengah orang tu kadang-kadang akidah tak belajar, bab-bab ibadah menurut sunnah tak belajar. Dia hanya nak belajar petua-petua ni saja. Mana ustaz pakai serban yang nampak tok guru yang banyak petua, itulah yang banyak jadi peminat dia. Kerana agama bagi dia seolah-olah order barang. Apa benda cara order yang paling dapat dia untung di dunia. Maka ramai orang yang solat tetapi dia tak ada nikmat solat kerana dia duk fikir solat dia nak kaya macam tadi lah. Dia tak ada ubudiyah, dia tidak ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia mungkin ada nasta'in, ibadah tak ada, nak pertolongan saja. Itu pun seolah-olah katalah ana pun selalu duk cerita tentang fadail istighfar ni kan. Tapi dia astaghfirullah atau rabbi ghfirli. Dia tak terbayang betapa dia merintih keampunan Allah, tapi dia bayang kaya. Seakan-akan macam tu. Jadi bila dia tengok orang sembahyang tak kaya, dia sembahyang buat apa? Tak kaya. Hubungan dia dengan Tuhan, hubungan order barang. Hubungan dia dengan Tuhan, hubungan seolah-olah aku bagi buat kerja ni, kau bagi kat aku. Di dunia ni. Bahaya. Ini sebenarnya bahaya. Sebab tu Tuhan kata, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Summa ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura. Siapa yang mau benda yang segera atas dunia ni, Allah bagi. Kami bagi lah, Tuhan kata. 5 apa yang kami mahu lah, dengan kadar yang Allah mahu lah. Kadang-kadang bagi pun tak tahu mana kan dunia. Untuk siapa yang kami pilih lah. Kemudian kami jadikan jahannam tempat dia masuk. Allah kata, itu tempat balasan dia. Nauzubillah. Kemudian Allah sama, man aradal akhirata wa sa'ala sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yu mashkura. Dalam surah Al-Isra. Kemudian siapa yang bekerja untuk nak akhirat, buat kerja, beriman, beramal, beriman, dia dibalas. Dan ini kita kena betulkan. Kadang-kadang salah dia tu sebab
Salah lah cara dia. Itu clear lah. Clear asal, tapi Respon apa kesan ini cara pendekatan agama ni. Cara petua-petua ni. Semuanya kita dulu fadail ni mai kemudian. Dia kena belajar akidah dulu, dia kena belajar ibadah dulu. Kena tahu makna ibadah. Dia sembah Allah bukan kerana tu, dia sembah Allah kerana memang dia kita hamba. Itu Allah. Kita sembahyang tak kaya nak buat apa. Tapi perkataan tu kufur. Dia apa? Untuk kalau kita tengok dalam kalau kita tengok dalam dia dah kuning dah. dalam doa yang diajar oleh Nabi SAW dalam Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maksudnya dia bukan minta kaya, dia minta kebaikan. Ya. Sebab itu dalam doa yang kita disuruh untuk baca lepas salat subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba. Rezeki yang baik. Sebab kadang-kadang kita difikir kaya tu petanda Allah suka, Allah sayang. Itu satu kesilapan. Kerana ada juga orang yang rezeki dia cukup tapi taklah kaya. Dan sebab itu Syekh Syaraf Al-Qudah dia tulis dalam kitab dia Al-Hadiyun Nabawi fi Raqaiq. Dia kata kalau kekayaan itu menjadi petanda Allah Ta'ala sayang kepada seseorang, Nabi adalah manusia yang paling kaya sepatutnya. Tapi Nabi taklah menjadi manusia yang paling kaya di zaman dia. Kan? Walaupun Nabi tu taklah fakir. Nabi tu taklah sampai kepada minta-minta. Rezeki Nabi tu kafaf lah, maksudnya rezeki itu memadai bagi dia. Tapi taklah menjadi manusia yang paling kaya. Dan kekayaan itu sebenarnya satu ujian. Jadi sebab itu, bila disebut tentang salat duha, punca rezeki. Solat duha akan menjadikan seseorang kaya kan. Kalau kita tengok dalam hadis Muslim, dalam hadis Tirmizi tu kan disebut Ibn Adam irka'li, wahai anak Adam, solat untuk aku. Disebut rukuk lah, tapi maksud solat lah kan. Solat untuk aku. Lepas tu hujung hadis tu boleh disebut akfika akhirahu, awalan nahar akfika akhirahu. Di awal pagi tu kau solat untuk aku, ikhlas kerana aku. Nanti aku akan bagi kecukupan untuk kau. Maksudnya bukan bermakna semestinya kaya, bagi kecukupan. Kerana ada manusia yang kaya tapi tak cukup-cukup. Kan? Kita tengok ramai manusia-manusia dalam dunia ni yang dia punya apa? Dia punya jawatannya hebat, perniagaan dia dahsyat, tapi terlibat dengan rasuah, terlibat dengan salah guna kuasa, terlibat dengan pecah amanah. Kita yang alhamdulillah walaupun taklah kaya, tapi kita masih lagi menjaga benda-benda tu dan kita kena syukurlah pada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bimbing kita sampai ke akhir hayat nanti kita tak terlibat dengan benda-benda tu. Jadi kekayaan itu bukan semestinya orang kata apa? Menunjukkan kita tu mulia di sisi Allah. Itu pertama. Yang kedua, salat kita mesti ikhlas untuk Allah, barulah datang fadilat. Yang mana Allah Ta'ala akan cukupkan keperluan kita walaupun mungkin tak kaya tapi kita harus cukup. Sebab tu Nabi sebutlah hadis Muslim, hadis Bukhari. Nabi kata apa? Laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina ghina nafsi. Maksudnya bukanlah kaya itu dengan kayanya harta semata-mata, tapi kaya yang sebenar ialah kaya jiwa. Maksud jiwa itu kaya dengan boleh memberi pada orang, boleh berjasa pada orang. Berapa ramai di kalangan orang kaya yang masih bakhil. Itu musibah juga. Sebab tu last kali tu dia mungkin tak sembahyang subuh tapi sembahyang duha. Itu lagi musibah. Itu asas kepada solat tu, aqimus solata li dzikri. Kamu dirikanlah sembahyang untuk mengingati aku. Jadi dia orang ni sembahyang sebagai bukan nak mengingati Allah, tapi nak menuntut, nak meminta supaya dapat diberikan kepada kekayaan. Dan kekayaan yang pada pahaman dia ialah duit banyak, sebab dia terpengaruh dengan dunia materialistik. Yang khususnya yang ditayangkan di media sosial. Ada kereta besar, rumah besar, itulah kebahagiaan hidup bagi mereka. Berapa ramai orang yang hidup dalam rumah besar dan kereta besar tak bahagia. Siapa yang duduk dalam jawatan-jawatan macam kita duduk ni, dia akan tahu orang yang mengadu penderitaan jiwa ni kebanyakan ada duit belakang. Bukan soal duit lah. Bukan soal duit. Kebahagiaan ni bukan kita mau orang Islam miskin. Kita tak suruh miskin. Tapi bila Allah memberikan hasanah di dunia, berarti dia bahagia dengan apa yang dia ada. Dia menikmati bagi setiap harta yang dia ada tu dengan keberkatan yang ada. Betapa ramai orang, sebab tu saya selalu dulu ulang cerita Buya Hamka tu. Bukan nak suruh miskin, tapi Hamka buat satu contoh yang bagus.
Dia kata macam mana dia berjalan naik mobil dengan satu orang kaya. Dia tengok yang Dia sawah. tengok satu orang orang kaya tu berhenti di tepi sawah. Orang pesawah tu isteri dia bawa makanan. Dia makan dengan begitu sedap, bersungguh-sungguh makan nasi yang disediakan masa waktu berehat. Dia kata, Buya, saya ada gedung besar, ada mobil besar, tapi tak pernah makan seenak itu. Maksudnya, bukan nak suruh makan sedap, tapi demikian nak menceritakan Allah membahagikan nikmat kehidupan ini bukan di atas wang kertas saja ataupun di atas kepingan-kepingan emas. Tetapi kebahagiaan itu luas maknanya. Nabi orang yang bahagia, paling bahagia atas dunia ni tentu dah. Tapi Nabi ada hari makanan pun tak ada di rumah baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi kebahagiaan tidak diukur dengan itu. Kebahagiaan tak diukur dengan itu. Tapi bila kita telah dimomokkan dalam media, semua kalau ada rumah besar, kereta besar, baru kita bahagia. Nak dapat rumah besar tu kita sembahyang Dia masa sembahyang pun duk teringat harta tu lah. Sebab tu dia tak menikmati solat yang seperti Ali Zainal Abidin kata, kalau pembesar tahu nikmat kita ketika tahajud itu, nescaya mereka akan bunuh kita. Maksudnya kita menikmati hidup, menikmati makna kelazatan jiwa ketika bertahajud itu yang tak dinikmati oleh orang-orang besar. Sultan-sultan, raja-raja, maharaja-maharaja yang tak beriman lah, yang beriman menikmatinya. Tak menikmatinya kerana nikmat iman bukan seperti yang diandaikan. Ini kita kena betulkan persepsi cara pengajaran kita tentang agama. Sekarang ni semua tengok petua tu lah. Sebahagian tu petua tu tak ada nanas pun. Tak ada nanas pun. Pakatlah amalkan petua tu. Aku amal dah tapi tak apa. Tak kaya-kaya. Macam ada petua tiup jari sapu mata, dia bagi cerah. Bagi cerah mata. Betul tak cerah. Dia kata, macam mana Nabi kata cerah tak cerah. Sebenarnya tak ada apa nak hadis. Dah Datuk, saya tengok macam ni kot, Doktor boleh komen sikit. Kita nampak masyarakat ni dia macam Datuk kata lah, dia mungkin ada segala-galanya tapi dia tertekan. Jadi bila tertekan ni dia nak cari hiburan. Jadi sehari dua ni panas lah, sepanas buhur kita ni kan. Kita tengok mungkin orang kita ni dia kosong kot jiwa dia. Saya tengok nak pergi konsert Coldplay kan. Cosplay saya tahu, Coldplay saya tahu. Macam mana tu? Apa PM kata nak bincang dengan mufti mungkin Datuk. Coldplay. Orang kita dia kosong jiwa ke apa? Pasal apa ni? Kita macam tak ada satu kesudahan, satu konsert. Tapi kan? Mufti yang komen tu mufti di tempat Coldplay tu. Mufti boleh belum komen lagi. Kita hot play. Dalam tu. Tak, pertama kita tak boleh terlalu sempit dengan menyatakan Islam tak ada hiburan. Kita pun tak mau non-Muslim faham di Malaysia ni dalam Islam tak ada hiburan. Hiburan boleh ada. Siapa yang mau, dia boleh. Dia macam makanan lah. Siapa nak makan kambing, makan. Siapa nak makan lembu, makan. Pilihan lah. Siapa nak makan buah-buahan, dia makan. Hiburan pun benda-benda yang termasuk benda macam tu lah. Orang kata hiburan tak bid'ah, orang tu hang telinga masuk ayam. dia kena makan za'faran banyak. Dia kena minum za'faran banyak sikit bagi baca faham. Hiburan bab lain. Bid'ah bab ibadah. Ini hiburan ni bab kehidupan, bab muamalah. Jadi dia cuma dalam hiburan ni yang perlu kita buat ialah mengelakkan perkara tu daripada bercanggah dengan syariat. Nabi SAW macam kita kata pergi rumah Ansar, Penuri. Orang Mekah dia tak apa. Orang Mekah ni bukan tabiat dia nyanyi-nyanyi ni. Sebenarnya lebih orang Madinah. Sebab tu kita hadis bila sebut ulama-ulama hadis yang terlibat dengan ada menyanyi. Kasya'ni ahli Madinah dia kata. Seperti tabiat orang Madinah. Macam tu. Jadi Nabi pergi orang Ansar. Nabi kata, "Ama ma'akum Allah fa innal ansar yu'jibuhum." Kamu tak ada nyanyi lah? Ansar kan suka nyanyi. Nabi kata kat Aisyah. Betul ada orang perempuan nyanyi. Nyanyi ni maksudnya tak lafzinya nasyid kot noh. Ada. Pasal Nabi tegur lirik tu. Nabi dia kata fina nabiyyun ya'lamu ma fi qad. Di sisi kami ada nabi yang tahu apa besok nak berlaku apa. Nabi kata utruki, kamu yang ni kamu tinggalkan. Kata yang sebelum tu. Maksud Nabi betul lah lirik tu. Tapi nyanyian tu
Kalau sekiranya yang semua nasyid, hak di rumah Nabi, hak menyanyi pasal hari raya tu kenapa Abu Bakar nak kata al-mizmaru syaitan fi baiti Rasulillah, suara syaitan di rumah Nabi. Nabi kata da'huma ya Abu Bakar, kan tinggallah dia biarlah Abu Bakar hari raya. Kan? Jadi Nabi ada, bukanlah Nabi peminat nyanyi tu. Bukanlah dengan nyanyian tu. Bukanlah dengan nyanyian tu sepanjang masa. Bukan Nabi minat tu, tapi Nabi meraihkan ada orang yang nak. Ada orang nak. Ada orang nak. Ya. Ada orang nak. Tapi kita nak di situ dulu stage kita. Premis kita bahawasanya boleh, tetapi dengan Syarat. dengan syarat. Dengan syarat tu membabitkan kalau kita tengok garis panduan negeri Perlis yang kita buat ni. Dulu Datuk pernah kontroversi juga tak bagi Faizal Tahir. Sebab ada sikit dengan garis panduan kita ni, kita sebut benda. Antara garis panduan ni tak bertentangan dengan akidah, tak berurutkan Rasulullah, kan. Hendaklah tidak mengabaikan kewajipan. Mungkin kerajaan boleh tengoklah. Hendaklah tidak mendorong pada sifat dan kelakuan yang melampau yang merendahkan akhlak insan. Kan, kadang-kadang sampai pergi londeh seluang, latah pentas lah, buat perangai-perangai orang kata tiga suku ke apa kan, macam tu kan, yang jadi berperangai macam binatang ke. Itu tak boleh. Tak boleh. Kemudian hendaklah bebas dari sebarang bentuk promosi penggunaan arak, dadah, judi. Sekarang ni macam-macam lah, LGBT kalau apa kan. Kalau dia promosi tu, kalau dia tak promosi tu, itu soalan lah. Kalau dia sendiri di luar, kalau dia pengamal tapi dia tak promosi, dia tak promosi dan kewujudan dari situ tak menggalakkan benda-benda yang seperti itu, tak bolehlah kita nak kata dia ni, orang mungkin buat salah di tempat lain, tapi masa dia tak buat salah, taklah dia boleh hukum, melainkan kemunculan dia tu menjadi penggalak kepada perangai dia yang sebelum ni. Itu nak boleh dia ambil kira lah. Kemudian tidak mengandungi unsur-unsur yang memecahkan, belahkan perpaduan umat, memudaratkan nyawa, akal, keturunan tubuh. Kemudian hendaklah tidak melibatkan persembahan yang tarian atau tarian yang wujud percampuran yang menyalahi syarak antara lelaki dan perempuan. Tak pentas tu lah. Yang ni kita sebut. Boleh baca garis panduan Negeri Perlis ni. Cuma Negeri Perlis punya garis panduan ni, alhamdulillah kerajaan yang sekarang ada telah mengambil sebagai garis panduan hiburan di Negeri Perlis lah. Kalau ada yang tunjuk dia kata masa Palestin pada tu, itu bukan. Itu hak cerita dulu awal-awal penganjur tu pun dah kena tindakan, bukan yang baru. Dan sejak 2019 ni fatwa Perlis telah keluarkan garis panduan ni. Maksudnya sebelum berlaku isu Coldplay semua ni, sebelum garis panduan ni telah dibincang. Sebab kita tak berhenti di kerajaan dulu pun ada konsert. Kita konsisten kita kata yang sama. Kemudian kita hendaklah tidak punya perkara yang membodohkan minda, jenaka yang melampau, kita tak benarkan. Hendaklah dia ada di tempat yang sesuaian, hiburan, tak tempat yang tak wajar kan, yang mencemarkan nama keadaan, tempat orang tua-tua nak rehat, masjid dekat ke, bising kan. Hendaklah penyanyi sama ada lelaki atau perempuan membuat persembahan menutup aurat bagi muslim. Kan, dan muslim dan bagi yang bukan muslim kita kata berpakaian sopan. Pasal kita tak boleh nak ikat dia dengan hukum kita. Kalau hendaklah dipastikan tiada percampuran antara lelaki perempuan bukan mahram. Itu kita sebut masa majlis tu menyebabkan tu, itu kerajaan boleh buat, dan hendaklah persembahan itu menghormati syiar Islam. Saya ingat itu segala garis panduan umum, kerajaan boleh ambil tengok macam mana untuk kehadapan ni. Saya pun nak kata kerajaan hak sebelum ni pun tak juga mungkin garis panduan tu tak begitu jelas, pusat lah saya rasa. Jadi yang ada ni pun mungkin jelas tak jelas, tapi antara dua, kita yang nak buat garis panduan ni jangan terlalu rigid sangat. Kan? Kemudian ada fleksibelnya, tapi dalam masa yang sama pihak penganjur kerajaan pun kena ambil kira. Bukan soal jual tiket saja, soal moral rakyat dan seumpamanya. Coldplay ni saya tak tahulah malam ni dia malam ni kan. Malam ni lah. Mana dia menyanyi tu kita tak tahulah, kita pun tahulah lagu-lagu dia tu ada yang bagus-bagus juga lirik dia, tapi mana jangan dia nak melompat, kita tak pasti lah. Sebab kita yalah, Ana sendiri tu pun tak dengar juga Coldplay ni, baru-baru ni lah kita tahu pun cerita ni kan. Cuma yang kita harapkan kalau berlaku jemputan dan sebagainya, kita dah siap-siap bagi tahu garis-garis panduan ni supaya yang minat kepada diorang ni kalau nak dengar pun terdidik ataupun dikawal dengan satu garis panduan yang tidak terlalu mengekang diorang ataupun menyekat diorang, tapi kita kawal supaya benda tu tidak menyalahi
nas-nas agama lah kan. Dia bentuk muzik, lirik tu selagi okey, orang putih ke apa ke okey je kan. Okey saja. Okey saja. Lagu patriotik. Kadang-kadang orang ni dia fikir hiburan ni mesti ada unsur agama. Tak semesti. Dia nak puji langit ke, nak puji lautan kan, biar. Dia yang pentingnya tidak menyanggahi syarak. Kalau ada unsur nasihat pada dakwah dan seumpamanya, itu baguslah, tapi bukanlah semesti macam tu. Banyak lagu P. Ramlee lebih memenuhi maksud daripada sebahagian lagu nasyid yang tak ketahuan Allah apa dia kata, tambah nasyid-nasyid yang duk pi puja yang tak tahuan kan, yang menyanggahi kan. Sebab kadang-kadang pun sekarang ni kita pun tak nampak nasyid buah kepiah dia je nasyid. Tapi untuk lirik lebih kurang sama. Lebih kurang saja, tak kepiah terus jadi nasyid. Macam tu. Macam penceramah juga lah, bubuh kepiah jadi penceramah agama, tapi konten kadang-kadang hadis palsu, maki orang, mencarut dan sebagainya. mencarut dan sebagainya. Kenapa dia penceramah agama? Sebab dia pergi kepiah. Kalau dia buang kepiah, dia jadi penceramah lain lah. Ini pun penyalahgunaan nama agama juga. Cuma saya satu sudut yang anda rasa kita kena ambil kira ialah, ramai orang cakap pasal Coldplay ni, tapi yang cakap tu di dalam satu kohort, dalam satu kelompok agama lah, pro agama. Bukanlah kata yang pergi tu tak pro agama, tapi yang hadir tu pun tak tahulah berapa puluh ribu. Maksudnya kadang-kadang kita bertarung ni, bising ni, dalam netizen ke apa ni, satu grup ni tak pernah peduli. Grup dia tak ambil tahu pun. Dia tak ambil tahu pun, dia beli macam tu juga. Sebab tu mereka ni ada latar mereka sendiri, dan sebagai pemerintah dalam negara ni, tentulah mana-mana pemerintah pun dia nak kena tengok semua keadaan. Bukan saja soal mereka yang minat agama, tapi juga kepada mereka yang mungkin tak peduli isu ni. Mereka ni pun nak dibimbing juga, nak dibimbing. Yang duk bising Coldplay ni semua kita kata geng lebay lah kan. Kita pun lebay lah juga pakai, kalau tidak tak pakai jubah malah ni. Kan? Tapi maksudnya sebagai kerajaan dia kena santuni semua lapisan dan latar rakyat dia kan. Geng hak minat tu pun selagi mana dia tak bercanggah dengan syarak, biarlah. Tapi kalau sekiranya yang duk datang tu dia ada unsur pencanggahan syarak, mungkin hak mai ke Malaysia ni kerajaan bagilah guideline. Bukan nak kata orang putihnya kita nak haram. Taklah sampai macam tu. Kalau tidak kita tak ada kesudahan lah. Habis satu kumpulan ni, kumpulan lain pula, kumpulan lain pula. Dia yang kita bimbang ni Ustaz, Datuk. Kita bimbang isu agama yang sepatutnya kita ulas dengan objektif, dia menjadi tak harmoni dan menjadi medan untuk hentam disebabkan perbezaan latar politik. Itu kita tak mau. Kita tak nak. Kita tak mau itu. Maksudnya macam mana? Takut-takut yang bising adalah disebabkan oleh kerana bukan kerajaan dia merintah. Okey. Tapi kalau masa kerajaan dia merintah, dia pakai senyap saja. Jadi benda-benda ni yang kita tak mau. Kita mau konsisten. Dalam isu ni, daripada awal kita konsisten. Maksudnya, siapa pun kalau boleh. Siapa yang merintah pun, kita mengharapkan agar garis panduan yang diletakkan itu dipatuhi. Kerana benda ni dia bukan isu merintah maka tak boleh, bila aku perintah jadi boleh. Sebab benda ni hukum. Dan masyarakat, benda ni memang ada peminat dia kan. Memang ada peminat dia. Jadi kok mana pun hampa tual mana pun. Ini benda yang kita perjuangkan lama. Soal agama ini hendaklah dibina di atas kejujuran dan ketulinan untuk kita berpegang pada agama. Jadi bila kita, kalau itulah premis kita akan lihat kita lebih objektif. Sebab tu orang kata apa, kita tak ada pendirian ke? Kita tak pernah kira kerajaan tu siapa. Kita kira benda apa, isu apa. Sebab tu kita, alhamdulillah selama ni kita ulas. Orang kata Sat kenapa belah pihak ni? Sat sokong. Kita bukan base kepada parti. Kita base kita kepada isu. Kita tak bertanding, kita base pada isu. Fakta. Kita fakta. Kan? Kalau tidak nanti dia akan jadi macam tu lah. Dia tengok kalau kawan ni dia menjerit lebih, kalau kawan ni dia tak menjerit. Kita kata semua. Cuma kadang-kadang kita tengoklah keadaan tu sesuai apa. Baguslah pihak yang nak bantah kalau dia kalau sensitivity tu lahir kerana agama, baguslah. Tapi hendaklah dipandu dengan ilmu lah. Macam kes Palestin lah. Kita semua ramai orang semangat Palestin. Tapi sebenarnya ramai orang ambil kesempatan isu Palestin. Saya ingat ada NGO, itu kita tegur lah. Ni ada NGO macam tu lah. Kita semua dapat report, rupanya 40% daripada kutipan tu ambil.
Ni boleh kan keluarkan fatwa. Maksudnya lebih Palestin lah mereka ni. Orang menjerit Palestin, depa menjerit Palestin, dia pertahankan tung ya. Lah kali semua depa dapat. Tahun sebelum ni pun semua kata itu yang kita kadang diperlih depa. Dia orang tak mau bagi sebagai NGO ni. Depa ambil kesempatan atas nama Palestin. Tengok gambar Palestin, bendera Palestin, ingat dia semangat rakyat Palestin. Orang pun semangat dia nak dapat duit. Politik pun kadang-kadang macam tu juga. Kadang-kadang tengok semangat dia lawan. Tak kira kerajaan mana-mana lah. Ingat kerana semangat agama. Rupanya kerana dicari point nak tibai kau ni sebab benda tu pihak yang bertentangan dengan dia. Macam tu lah. Kita dalam isu Coldplay ke mana, kita nak objektif lah. Kita minta kerajaan mempunyai satu garis panduan yang jelas. Janganlah satu pihak je bincang. Bukanlah saya kata Jakim ke apa semua tak bagus belaka. Cuma janganlah satu pihak. Maksudnya bila nak bincang, nak buat garis panduan tu, ambillah, mai dengar samalah pihak-pihak penggiat seni dan seumpamanya supaya kita tahu angle-angle tu, supaya ayat kita tu supaya dia tak semestinya bersifat Islamik, tapi yang kalau boleh jangan bercanggah dengan yang penting jangan bercanggah dengan syarak. Kalau setakat makruh pun tak apa lagi lah dah kan, tapi jangan haram. Macam tu lah. Bukanlah kata mufti suruh buat makruh, tak. Maksud ni jangan sampai pada tahap yang boleh berdosa. Yang berdosa. Jangan sampai kadang-kadang benda ni di luar kawalan kan, bila konsert apa semua di luar kawalan, tapi kita cuba minimalkan. Paling tidak jangan sampai pada tahap haram lah kalau macam tu. Kan? Tapi susah juga sebenarnya bila jadi kerajaan ni. Susah. Kan? Bukanlah anak tu pihak kerajaan, tapi sebenarnya bila kita tengok kawan-kawan kita kan yang terlibat dalam politik, betul sebenarnya bila masa sebelum jadi pemerintah, dia mungkin rasa macam benda tu dia boleh buat, tapi bila dia tengok latar orang yang berbeza-beza ni kan, akhirnya macam mana dia nak santuni? Sama ada dia nak kawal ataupun dia nak biar sekat terus, tapi orang akan cari juga. Tetap orang akan cari. Ya. Pengalaman kita di Perlis bila penganjuran konsert ni, kita panggil mai sembang lah kenapa macam mana. Kita tak mula dengan dengan state kata deny dulu, tak boleh. Kita mula dengan boleh. Cuma tak mana yang kita nampak akan jadi masalah tu, kita minta supaya kita adjust sikit. Mungkin kerajaan pun mungkin harap ke arah itu. So ini pengalaman malam ni nak berlaku apa. Mungkin ke depan ni kerajaan bincang sikit supaya benda-benda tu dapat diminimalkan risiko benda-benda haram ni. Jangan setakat asyik nak demonstrasi lah, saya ingat. Lebih baik kita bincang. Come up dengan cadangan. Solusi. Come up di parlimen tu, come up dengan ahli parlimen. Ini garis panduan cadangan kami untuk hiburan. Come up dengan macam tu lah. You duduk cakap di parlimen macam-macam. You mari benda-benda macam tu lah supaya kerajaan senang. Bukan saya support kerajaan benda-benda. Dulu saya kata dah, isu ni saya pernah sebut benda yang sama dengan kerajaan dulu. Maksudnya ahli-ahli parlimen ni yang pro-Islam ke apa, you datangkan dengan satu pandangan satu dasar hiburan negara yang sepatutnya. Kalau nak lah ataupun garis panduan hiburan negara yang you nak ni macam mana. So kita bahaskan di parlimen secara perbahasan yang ada Islami dan juga mengambil kira ada juga orang bukan Islam. So bagaimana benda tu taklah jadi nak semua jadi hiburan. Taklah semestinya Coldplay ni pakai jubah kot. Yalah. Bukan jubah kan. Ada sebahagian lagu-lagu lirik. Sebab kalau kita yang pakai jubah pergi konsert orang tak pergi Ustaz. Celine Dion punya lirik pun banyak yang bagus. Selain daripada Za'faran ni memang bagus lah kan, macam Datuk sebut tu. Dia taklah, realitinya kajian kata dia bagus juga untuk tenaga dalaman dan luaran ni tu. Tenaga kelakian. Betul tu? Ni Za'faran. Betul. Bukan kita nak jual ni Za'faran ni tak ada brand. 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 Dia bagus. Banyak kajian kata bagus, dan siapa yang mencuba Za'faran dia akan tahu bagus. Dan kadang-kadang isu ni dia tak dibincangkan, tapi bagi kita ni memenuhi zahir batin isteri ni memang mendapat pahala lah kan. Jadi kalau kita cari ubat-ubat yang boleh
memberi kebahagiaan kepada keluarga ni, okey lah tu. Bagus minum banyak-banyak ni zaman-zaman apa. Dah takut terlebih apa kata nanti dia jadi tersongsang pula tu. Dah. Dah. Kena minum lah Supaya supaya kita mungkin dia berada di minum jalan yang lurus. seorang. Dia tak bismillah. Tapi kita tengok fenomena sekarang ni, tak tahu lah tu satu yang menakutkan. Sebab kita bukanlah kita tak merujuk mana-mana isu, tapi macam Datuk katakan, kalau anak kita lelaki balik cerita kata dia cinta wanita tu satu benda yang normal. Kan? Kita tak boleh nak bunuh perasaan fitrah kesukaan itu kan. Macam hari aku tak melihat cinta itu melainkan menikah kan, kahwin. Maksudnya fitrah lah. Tapi sekarang ni kita nampak macam tak tahu lah tu wah kan. Macam ni kena tanya Dr. Rora. Kan? Tak tasat nak tengok dalam tu, betul. Dia kata bubuh kemian tu tak bid'ah. Ni pun masalah kadang-kadang telan ubat tok pancok ni, tapi dia ada aliran-aliran yang telannya. Dia orang dah move ke banyak benda, dia pun tak faham benda-benda dasar yang seperti tu. Kita bubuh sikit supaya dia merasa. Ini yang Datuk kata ni. Kalau dia tak cakap, kita pun tak tahu. Dia cerdik ke bodoh. Jadi bila dia cakap, kita tahu dia mengaji daripada aliran yang tak cukup untuk menjadikan dia cerdik. Tapi itu kata apa? Di sini yang berasap, di sana yang terbakar. Dia bukan dia terjauh kan. Kita yang bakar, dia yang panas. Dia yang panas. Tapi dia perli tu. Kok mana pun. Tapi takkanlah sebenar tu kan tu. Tak boleh faham isu kemian dengan isu bid'ah. Ni bagi Dr. Rora jawab masa isu pun nama apa tadi? Tadi yang macam Abdul lah. Kan. Abdul Wahid suka mengukir. Sehingga dia ada kedai ukir. Abdul Wahab ada kedai muzik. Abdul Wahab ada kedai buruh. Tapi yang ni fenomena yang menakutkan tu. Pasal kata, bukanlah isu apa. Pasal kita tengok realiti masyarakat ni banyak. Macam yang terkini ni, yang macam ni berkaitan dengan, kalau kita boleh panggil agamawan jugalah kan. Yang kalau kita baca surat khabar, cium perempuan ni kita taklah rasa tu. Tapi kalau cium lelaki ni macam mana? Tuan-tuan yang mulia. Boleh komen sikit tak tuan-tuan yang mulia? Dia Datuk Mufti selalu pesan pada kami kan. Dia kata kita sebut benda yang salah dari sudut agama salah. Maksudnya kita tak nafi apa saja maksiat yang diharamkan oleh Allah dan Rasul, kita kena beritahu benda ni haram, benda ni salah. Tapi benda yang Datuk selalu pesan kat kami ni dalam grup Ustaz Buada kan, bila benda ni melibatkan individu secara spesifik kan, dan benda tu memang benda peribadi dan sebagainya, dan dia bukan berkaitan dengan public interest, bukan berkaitan dengan isu penyalahgunaan awam ke apa ke, kita kalau orang tanya just bagi tahu kalau benda tu sabit, kalau benda tu ada bukti, dia telah melakukan satu perkara yang haram. Tapi bukan untuk dijaja lah kan. Sebab itu siapa pun kalau isu mahkamah ke apa ke, memang kita orang kata apa, diingatkan sentiasa supaya kita tak main isu ni. Dulu pernah ada satu kes kan, tahun lepas ada satu kes yang mana ada orang yang videonya disebarkan dalam tempat yang tak sepatutnya. Drama angin. Kan. Tapi kami memang dia ingatkan oleh Datuk, jangan jadikan benda ni untuk kita dapatkan keuntungan peribadi. Kan kalau kita ingat benda ni syok nak main. Tapi benda-benda yang seperti ini kita kena ingat. Satu hari nanti takut-takut nanti orang akan buat benda yang sama pada kawan-kawan yang mungkin dekat dengan kita dan sebagainya. Sebab itu dalam isu yang baru-baru ni berlaku, kes di mahkamah yang dikatakan rayuan ditolak dan sebagainya tu, kita tak ulas secara panjang. Kalau orang tanya kita pun, kita kata kalau benda tu sabit, memang terbukti dia buat, mahkamah salah menjatuhkan hukum, dia salah adalah salah. Tapi benda tu bukan untuk dijaja, benda tu bukan untuk diperli, benda tu bukan untuk dijadikan satu modal lah, sebagai satu modal untuk kita menang pada orang lain. Ini bezanya bila mana ada orang kita ataupun orang yang pernah diasosiatkan dengan kita dihukum oleh mana-mana fatwa kan. Ada orang yang menangguk di tempat di air yang keruh,
bila mana dia pernah dengar kuliah kita, bila mana dia Pernah datang bergambar. ke Perlis, pernah bergambar dengan kita, tiba-tiba dia kata, dia ni sesat sebab dia punya circle begitu. Apa kaitan dengan circle? Kalau orang tu hentam Abu Hanifah, kita di Perlis tak pernah hentam Abu Hanifah. Kita tak pernah petikai tentang ketokohan Kita Abu angkat Hanifah. Abu Hanifah. Kita angkat Abu Hanifah. Ada seminar Datuk Mufti anjurkan, menceritakan tentang kebaikan mazhab Hanafi ataupun keistimewaan mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i. Seminar. Bentang paper, panggil tokoh-tokoh. Jadi nak kata sebab circle mana yang you maksudkan? Sebab kalau kita tengok di komen-komen, kebanyakannya menyalahkan Perlis dan sebagainya. Ini benda yang tak adil. Kalau betul you nak kirakan sebagai circle, Kalau nak kira pakai circle ni, punca dia macam ni. apa jadi kita boleh kata orang yang dah dihukum salah, dihukum penjara sebab cabul lelaki, sebab cium lelaki, kita boleh kata ini circle mana ni. Tapi kita kata itu salah dia. Bahkan jelas-jelas dia tu dengan circle tu. Bahkan lebih jelas dia dengan circle tu. Jadi kita tak pernah kata ini circle dia lah punya sebab dia masalah dia. Itu peribadi dia. Kita tak main dia. isu tu. Kita tak main isu tu. Ya. Ini masalah. Ini kita, alhamdulillah, kita harap kita semua disiplin dalam hal ni. Apa yang berlaku pada tadi lah cerita apa Wahab kan apa ni dah jadi terkenal dengan nama tu kan. Tapi ialah ini pun satu tabiat juga, nak bunuh orang guna Karakter assassination. Bunuh, assassinate orang punya karakter. Bukan atas hujah. Bukan terhujah. Yalah kalau ada benda kesalahan begitu dia boleh bawa ke pihak pentadbiran apa kan, tapi bukan cara dia memalukan benda dalam personal yang seperti itu. Dan kita tak berminat dalam hal yang seperti itu kan, dan agama menyuruh kita menutup kan, man satara muslim man satara Allah yaumul qiyamah satarahu Allah yaumul qiyamah. Siapa yang tutup aib orang muslim, Allah tutup dia pada hari kiamat. Dan kita semua ada aib, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah tutup aib kita, dan kita tak payah buka aib orang lah. Cuma kita kalau nak buka ni, kita buka benda-benda yang membabitkan kepentingan awam. Baca hadis palsu, dia kena beritahu. Kesesatan yang menyebabkan itu kepada awam, curi harta benda awam, bahaya, scammer, duk kutip duit, kita kena bagi tahu. Itu ada kepentingan. Adapun dosa peribadi antara seorang dengan Allah Taala, kita harap dia uruskan dia dengan Allah Jalla wa Ala. Ini kadang-kadang orang kita pelik. Ada orang mengajak salah, baca hadis palsu apa. Kita tegur dia, kata, kenapa nak pergi tegur di public? Kan? Habaklah terus daripada kau tu. Kenapa nak cari salah dia kan? Tapi bila main kes macam ni, dia pula tolong sebar. Kes yang peribadi. Ini dia salah tarbiyah, salah fakta agama yang dihidangkan, salah maklumat agama, disiplin agama yang diberi. Isu peribadi tutup. Isu awam, Maksud tutup isu peribadi, maksud Datuk tutup isu peribadi itu maksud apa? maksudnya isu peribadi tak payahlah kita nak pergi Canangkan kan. Ada dalam Muwatta' Malik, apabila Sayyidina Umar pergi tengok rumah yang ada bunyi yang kuat. Umar kata mereka semua minum arak. Tapi Abdul Rahman bin Auf yang ikut, Umar kata, tanya dia apa pendapat. Ra'aitu ataina ma nahallahu anhu. Aku mendapat kita telah mendatangi apa yang Allah larang. Apa dia? Allah larang, wala tajassasu. Jangan kamu duk mengintip. Kau nak mengintip keaiban orang. Kalau nak intip tu, hadut curi apa benda orang. Itu tak apa. Itu untuk menjaga keselamatan awam. Tak kira kata, macam tu boleh tak ada sesat. Boleh sesat. Sesat kes yang bahaya. Tapi personal punya, salah lah. Tersembunyi pula. Salah. Benda tu salah. Tetapi bukan untuk dijadikan bahan yang dihidangkan kepada masyarakat. Ya. Berapa banyak isu Palestin terpadam kerana kes pribadi antara dua individu ni. Orang dah tak cakap pasal Palestin. Palestin duk cari pasal isu tu. Itu pun satu hal. Cumanya isu lelaki dengan lelaki ni, ini juga nak kena dilihat secara serius dalam masyarakat kita. Secara umum tajuk ni lah. Tapi umum lah. Maksud ini benda yang dilaknat ni dosa besar. Kadang-kadang kita dapat macam tu lah berita ni, aduan isteri-isteri. Suami, maksudnya yang dah beristeri. Yang dah beristeri pun dah keluarga. Ada pula pasangan lelaki dia. Jadi ni sebab tu agama ni banyak benda dia
agama ajak kita supaya disebut penampilan. Lelaki dia suruh lelaki tampil sebagai lelaki. Janggutnya, cara lelaki pakaiannya, Nabi larang. Ada yang kata dia macam dia satu benda yang natural tu. Dia memang tak, benda tu develop sebab kita biarkan persekitaran tu. Ada kajian, ada tesis yang dibuat. Masa duduk di kampung okey je, pergi duduk universiti, bergaul dengan kelompok tu, dia jadi macam tu. Saya ingat Datuk ada komen kan pasal Datuk kata saya ni tak apalah suka sangat sekolah yang lelaki-lelaki saja ni. Ya. Sebab tu tapi orang nampak kata macam pencampuran tu tak bagus pula, macam mana tu? agama sebenarnya tak ada lah agama ni terlalu rigid macam tu. Kita tawaf pun tak ada sesi perempuan sampai sesi lelaki dalam agama. Nabi tidak serigid itu. Ada macam hadis yang tadi kita sebut tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah tu. Nabi tengok dia bercinta, Nabi kata la yuralil mutahabbain mislun nikah. Kan? Orang yang cinta, Nabi kata tak ada lain, Nabi nikah. Maksudnya Nabi tak kata jangan bercinta. Nabi kata Nabi kalau bercinta nikah lah. Ya yang ni lah yang lelaki perempuan lah. Lelaki perempuan lah, bukan cinta dengan sama-sama lelaki sama-sama. Tapi kadang-kadang tu kita kata kita anti LGBT kan. Dan memang kita anti pun. Tapi kadang-kadang kita tak sedar kita menyuburkan. Sebab apa? Anak cakap macam tu. Sebab contoh baru ni ada satu video viral dekat sekolah. Anak-anak kecil kita yang lelaki dipakaikan tudung dan dibuat bahan jenaka. Dipentas-pentas lawak dalam TV. Menormalisasikan watak lembut untuk bagi orang ketawa. Ini benda-benda yang sepatutnya kita kena lihat balik. Maksudnya, pelawak-pelawak ni ataupun guru-guru di sekolah, pelawak-pelawak yang berada di orang kata apa, pentas hiburan, kena memikirkan tanggungjawab sosial. Dulu kita ada lawak-lawak P. Ramlee. Yang mana P. Ramlee buat lawak, dia tak ada lembut-lembut ni. Tak ada pula dia buat watak-watak lelaki jadi perempuan tak kan. ada. Jadi kritik sosial melalui lawak tu berkesan. Tapi jangan sampai pada tahap menormalisasikan benda-benda yang menjurus ke arah LGBT ni. Benda ni itu garis panduan kita tadi tu, kita sebut tu. Dia isu dia kadang-kadang daripada dulu orang Melayu ni, ke mana? Kenuri. Ada Gazapati yang nak sebut yang kata perempuan darai duk pergi menari, duk tepuk tangan. Sebenarnya kita tak boleh. Benda haram kita duk. Kadang-kadang orang duk berlakon jadi perempuan kan, kita pula duk sonok kat bawah. Tak boleh. Kita tengok kita kena tegur. Jangan tegur. Hatta dalam didikan tarbiyah anak-anak kita tak boleh. Anak lelaki syok pergi pakai gincu apa. Kita tak boleh kata gelak, ambil gambar lagi. Tak boleh. Kita jangan suburkan benda-benda yang macam tu. Dan ni ialah platform yang ramai orang tengok kat malam ni kan. Kita nak tegur jugalah pada kadang-kadang kartun-kartun untuk anak-anak ni. Ada juga karakter-karakter lembut ni walaupun tak banyak. Aku tak silap apa ni, ada kartun yang anak-anak kita duk tengok yang ada watak Abang Sally lah apa kan. Sepatutnya watak tu ditiadakan lah. Kerana isu ni tak tahu lah masih ada ke tidak. Tapi masa anak-anak kita kecil dulu pun duk tengok lah watak Abang Sally ni, watak lelaki yang lembut. Dan benda tu dihidangkan pada anak-anak seolah macam benda tu normal. Dia menanamkan dalam benda tu tak salah. Ya. Jadi benda ni sepatutnya kita kena bantah. Sebab anak-anak kecil duk tengok benda tu, dia jadi satu macam benda yang dah dimasuk dalam otak, benda tu macam subtle message, tak ada masalah. Sepatutnya bagi tahu benda ni salah ni. Abang Sally kena jadi gagah sebab lelaki kan. Saya pun tak tengok lah siri-siri tu, tapi ada duk tengok 1-2 siri yang memang ada watak tu. Sebab tu kita kata kita tak sedar, seolah-olah kita menyuburkan, tapi kita kata kita benci pada mulut, tapi pada tindakan kita, kita menyuburkan secara tidak sedar benda tu. Betul. Banyak. Kadang-kadang tu kita tengok apa pelakon-pelakon kita nak buat lawak je, hak lelaki pergi try jadi macam perempuan. Lepas tu pakat gelak ramai-ramai kat bawah tu. Sebenarnya orang yang gelak di bawah tu, di atas itu dia la'ana Rasulullah al-mutasyabbihin minar rijal bin nisa. Rasulullah laknat no. Orang lelaki yang menyerupai perempuan, Rasulullah laknat. Orang perempuan menyerupai lelaki. Ini orang Rasulullah laknat, orang tu kita duk seronok tepuk ke bawah. Padahal orang yang dilaknat, amal perbuatan yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahaya. Sebab tu kita melahirkan masyarakat. Sebab tu kita melahirkan masyarakat yang tak serius dengan hal-hal yang seperti ini. Okey tu. Mungkin panduan sikitlah pada masyarakat.
katalah kita dapat video-video macam ni kan, sebab sebahagian orang dia kata yang ni untuk dia nak memperjuangkan mangsa, sedangkan kita pun tak tahulah siapa yang pemangsa, siapa yang mangsa kan. Kita macam ni, dia kata dia terpaksa nak expose benda ni, dia terpaksa nak bongkarkan benda ni pasal dia nak perjuangkan. Anda tengok sebahagian benda ni kerana hasad dan persaingan saja. Kalau betul-betul hak mangsa, hak betul-betul hak dosa tu, kau nak perjuang tu. Hak sebarkan hadis palsu, hak maki orang dalam ceramah, hak ajak benda-benda yang salah di segi agama. Yang tu kau berjuang habis-habisan. Tapi kau nak pergi kutip benda-benda yang orang tak tahu, kemudian kau nak bubuh dalam media sosial supaya orang tahu aib kau tu. Wah, apa? Kalau betul satu orang tu jadi mangsa, dia pergi buat report polis. Biar polis selesai. Polis selesaikan belum. Bukan dengan menyebarkan benda yang tersembunyi. Kadang-kadang kita tengok yang buat macam tu pun dia pun ada. Tapi kebanyakan orang yang buat pada orang macam ni lah. Bukan kita sokong yang buat amalan tu. Salah tak salah. Datang your day, hari dia. Yang mana hari dia Allah akan buka pula kan. Siapa yang buka aib orang, Allah akan buka aib dia. Hadis dalam Tirmizi. Man tatabba awratin nas. Siapa yang mengikut-ngikut kesalahan orang ni yang tersembunyi fi baitihi. Sekalipun dia buat benda tu di tengah rumah dia, tetap Allah buka dia. Allah akan rincikan nanti pula. Fadahahu. Allah Ta'ala akan bongkarkan pula. Kamu sekarang dengan media sosial yang cepat. Kadang-kadang dia mungkin nak angkat orang bab tu, Allah buka bab dia lagi dahsyat. Bab keuangan orang lah, bab apa lah. Lagi dahsyat. Jadi kita semua ada aib. Tak ada orang yang tak ada aib. Semua kita aib peribadi kita minta Allah tutup. Sebab Allah Ghafur. Kita istighfar dengan maksud tu minta tutup. Kalau benda tu terbuka tak ada masalah. Contoh. Bila dia menunjukkan isyarat lucah dalam masjid, terbuka, live, ada diungkapkan perkataan dia di khalayak. Itu orang yang mujahir. Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Umatku semua Tuhan pun mujahir. Mujahir ni orang yang ni lah. Dia bangga pula. Dia bangga dengan maksiat yang dia buat. Yang tu kita tegur lah. Itu dia punya pasal. Dia sendiri pergi buat benda aib tu, dia khalayak ramai. Kau yang buat. Tapi kalau benda dia suka tutup, buat apa kita nak pergi buka? Tapi daripada dulu Datuk mana Dr. Rora kan, dia buat muka, gambar, tulis macam-macam. Tapi kita tak jawab balik dengan benda yang rentak yang sama kan, macam-macam. Walaupun kita tahu ada benda personal sampai kita orang cerita. Kan Dr. Rora dengan dia buat macam-macam lah, dengan kulit apa body shaming apa semua. Datuk macam-macam lah poster yang dia buat. Tapi kita tak jawab balik rentak tu. Itu bukan perjuangan kita. Perjuangan kita supaya orang mematuhi syariat. Kita pun sebagai manusia kadang-kadang memanglah nak tergelak juga bila tengok berita-berita tu dah mai kat kita, kat media sosial tu. Memanglah nak tergelak kadang-kadang. Mereka punya macam-macam mangkang lah orang kata orang ni kan, macam-macam kan. Nak tergelak lah juga. Dia punya akal tu kan. Nak cerita kreativiti orang, setengah orang tu. Tapi itulah. Tapi itulah. Sebenarnya kita pun kena terima kasih banyak kat Datuk juga. Sebab Datuk banyak bagi pesan kat kita, bagi ingat kat kita. Jangan kalau ikut lajak kita nak bagi dia. Benda ni kan. Orang pernah pukul kita. Kita pun rasa geram juga. Tapi bila kita bila nak tengok benda tu, tak, kita dapat buat pun kita nak pukul balik. Ini bukan medan kita kan. Ini bukan bahan untuk kita main. Bahan hujah jawab hujah. Kalau nak jantan hujah. Kalau kita nak nak main cerita drum dulu. Dahsyat. Ni cerita hak baru ni. Hak dah mahkamah putuskan semua orang tahu ni kan. Isu gelaran. Dia hamba Allah tu pernah nak cabar nak main ke Perlis nak berdebat dengan kita. Berdebat dengan kita dan kereta. Perkataan dia kepada kita dahsyat-dahsyat. Tapi kita kalau kita nak buat model, kalau kita nak buat model, kita kata itulah, kalau itulah, atau kita nak buat model itulah. Siapa yang kata kami Allah Ta'ala hukum jadi macam tu lah. Itu karamah. Itu semua kita tak mau. Kita tak mau. Itu isu peribadi dia, jenayah peribadi dia, dia pun dah dapat hukuman. Dia pun dah dapat hukuman. Orang yang dizalimi memang betul-betul bawa ke mahkamah. So kita tak payah masuk campur. Dan kita tengok media-media rasmi macam page-page rasmi dah tu pun tak up. Dah lagi. InsyaAllah tak. InsyaAllah kita pesan orang kita. Walaupun yang ni kira bola tanggung. Kalau bola tanggung. Tapi bayangkan, Alhamdulillah kita harap semua orang sunnah faham di atas
benda yang sama. Perjuangan asas tu. Perjuangan kita yang sama. Walaupun kita nak kira, kalau benda tu berlaku pada ustaz-ustaz sunnah, asal nak ingat gendang ayah kan. Tapi kita tak disiplin. Nabi Kita hanya berlawan idea. Kalau ada yang terbuka, yang dia open sendiri. Dia sendiri contohlah, tiba-tiba dia pergi buat call live, dia buka pada semua orang, lepas tu dia bersembang dengan benda-benda yang lucah, dan kita tegur. Sebab dia sendiri open kesalahan dia. Tapi kalau dia bercakap 2 orang, kan, tak ada orang tahu. Kalau kita tahu pun, kita terus direct dengan dia lah. Kan? Sebab benda tu tak terbuka. Benda tu salah, benda tu dosa. Sekarang ni teguran yang kita buat ni sebab dia sebut benda tu di public kan. Ya, hadis-hadis apa yang dibaca di public, amalan-amalan fatwa tu di public. Kalau dia buat tertutup, kita pun akan tegur dia tertutup. Dia baca di public. Kita kena beritahu public hadis tu tak betul. Ulama hadis yang mana duk melazimi ataupun membaca hadis palsu ni, dia senaraikan nama depa dan kita rijal. Pasal apa? Nak elakkan orang. Kalau jumpa dia ni lagi punya nama, jangan ambil lah hadis dia. Bayin amrahu linnas kan. Ulama hadis kata jelaskan kedudukan perawi-perawi yang baca hadis palsu ni pada manusia supaya orang tahu. Ijlis makna kan. Ijlis makna naqtafillah. Duduk bersama kita mengumpatkan Allah. Ini mengumpat ni bukan habis mengumpat dia. Setakat dia punya apa? Dia punya kekeliruan ataupun fakta-fakta hadis yang palsu. Taklah mengumpat. Tu dia, datuk dia lagi teruk. Perangai tu dia tak habis sampai terus tu. Bini dia lagi teruk. Tak ada lah. Dia tak, yang tu. Tapi kalau nak cari ada je lah kan. Objektif lah. Yang tu sajalah. Okey, Datuk, kita punya sembang santai kita ni insya-Allah akan ada kesinambungan lah kan. Jadi kita pun letak fikrah dan hujah. Mungkin seorang sikit apa rasional fikrah dan hujah yang akan insya-Allah kita akan respon dengan cara yang terhormat atas dasar ilmu kan. Kita pilih perkataan fikrah ni pemikiran. Hujah maksudnya alasan kan. Supaya ada pemikiran, ada alasan. Ramai ada orang ada fikiran, ada tapi tidak ada alasan. Kita mau pemikiran bersama dengan alasan. Dulu Sayyid Ramadan Al-Buti, walaupun kita ada benda yang kita setuju dan tak setuju sebahagian pandangan beliau, tapi dia sebut salah satu yang merosakkan anak-anak muda ialah buku-buku Al-Afkar Al-Islamiyah. Dia kata sebab buku Afkar Islamiyah, dia kata dia memberikan pemikiran yang dikatakan Islamik, tapi tidak berasaskan kepada al-ulum asy-syar'iyyah. Jadi ada banyak buku yang ditulis oleh masa tu dia tak berapa mesra dengan golongan harakah harakah Islamiyah ni. Gerakan-gerakan Islam. Dia kata banyak tokoh gerakan Islam ni tulis buku yang berbunyi macam Islamik, tapi dia punya asasnya itu tidak ulum syar'iyyah. Macam ramai orang cakap ceramah agama, tapi itu kita dasari balik ceramah tu tidak berpijak kepada alasan-alasan syak yang diterima di sisi syarak. Jadi dia kata kena ada ulum al-Islamiyah. Jadi kena belajar fiqh, usul fiqh, Al-Quran, ulum Quran. Tetapi kita pun berpandangan macam lain. Bukan macam kita setuju, tapi kita lihat sebahagian orang yang hanya mempelajari secara ilmu syariah tapi tak mengambil kira soal perkembangan umat, dia akan jadi kaku, jadi khairnya dia kilik kitab, tapi dia tak tahu dunia, dia tak prihatin, tak cana kepada apa yang berlaku dalam dunia ni. Tapi kita gabungkan, kita kata fikrah dan hujah. So kita mau ada fikrah, kita juga mau ada hujah. Fikrah penting, orang kena lontarkan fikrah, tapi kita kena cari atas apa hujah fikrah itu dibina. Adakah fikrah itu diterima ataupun tak diterima? Pemikiran, idea, semua orang ada idea, tapi adakah idea itu berdasarkan hujah ataupun tidak berdasar pada hujah? Kita Roro ada pandangan lain. Respon sikit. Kok mana pun dalam medan melontarkan hujah, melontarkan pandangan dan pendirian, macam Datuk sebutlah, fikrah ni kita punya idea dan hujah itu alasan kenapa kita mengambil idea tu. Kok mana pun kita kena akui, kita cuba untuk belajar melalui jalan ini
dan kita cuba untuk mengutip sebanyak mungkin pahala. Jadi kalau kita memberikan apa-apa idea dan hujah, kita mengharapkan agar ia adalah satu idea dan hujah yang benar. Mudah-mudahan kalau orang yang menerima idea dan hujah itu, kita akan mendapat habuan seperti mana disebut oleh Nabi, itulah man sanna fil islami sunnatan hasanah. Kan kalau kita hanya beri idea, tapi bila orang tanya apa ia punya alasan, apa ia punya hujah, jangan banyak tanya, maka siapa banyak tanya maka lemahlah imannya. So orang tak dapat nak nilai idea kita tu. Orang tak dapat nak tengok bukti kok mana yang kata idea kita tu base, ada orang kata apa, ada base ataupun ada basis yang kuat. Jadi sebab itu di negeri Perlis ni, insya-Allah perbahasan ilmu tu subur. Kan walaupun mungkin gelanggang untuk berhujah. Maksudnya gelanggang tu terbuka. Walaupun mungkin orang yang dipanggil itu, yang kita jemput itu, mungkin pernah kata kita pernah fitnah kita di tempat yang lain. Tapi kita, kalau kita dalam nak menegakkan hujah tu, nak menegakkan fikrah kita tu, bagi ruang. Kita bagi ruang. Tolong cakap. Kan? Dan alhamdulillah lah Jabatan Mufti pun banyak bantu dari sudut ni untuk kita di KUIP ni pun. Yang menariknya di KUIP ni, bila kita dah buat kan macam-macam Fikrah KUIP. Fikrah KUIP ni, ada sekolah daripada Johor, sekolah daripada Kuala Lumpur, Memang sekolah daripada Negeri Sembilan datang ke KUIP. Dia tanya mana you kenal? Dia kata sebab debat, sebab dialog. Jadi ini merupakan salah satu daripada pahala lah yang kita telah mulakan. Kita harapkan kita ikhlas dan mendapat pahala di situ apabila orang mendapat manfaat daripada academic exercise. Yang mana mungkin universiti lain ada kekangan, tapi di Perlis ni alhamdulillah tuanku raja, pemerintah negeri Perlis ini pun sangat-sangat memberikan kita ruang untuk kita berbahas, menegakkan fikrah dan hujah. Hatu burhanakum In kuntum sadiqin. in kuntum shadiqin. Orang satu benda yang orang tak boleh bunuh, pemikiran lah. Ya. Pemikiran tak boleh dibunuh, melainkan dengan hujah. Dengan hujah. Itu yang selalu Datuk tekankan. Kita mungkin boleh sekat individu, boleh halang sebagainya, tapi pemikiran dia akan terus. Ya. Kalau kita tengok sebahagian gerakan nak membunuh pemikiran yang kita namakan sunnah dan sunnah, dahsyat. Tapi sehingga hari ini dengan izin Allah, dengan hujah-hujah yang disampaikan, dia makin berkembang. Dia tidak pernah menyusup. Alhamdulillah perkembangan anak muda, ramai orang Profesional. Kita jumpa di mana saja kan. Alhamdulillah. Walaupun macam-macam orang buat, tapi kita menjalankan tugas kita, menyampaikan kan. Kita balag kerja kita kan. Kita sampaikan. Sebab itu kita kata kita nak bagi ini pemikiran kita, ini hujah kita. Awak bagi pemikiran awak bagilah hujah awak. So di pasaran pemikiran dan hujah ni, orang belilah apa yang dia nak beli. Nak beli barang kita pun boleh, Nak beli barang orang lain. nak pergi beli barang orang pun Tak boleh. setuju dengan barang orang lain, boleh tengok barang kita, boleh nilai. boleh. Apa yang? Petang tadi duk baca satu post. Kenal aku ada seorang penyanyi nama dia Roslan Madun. Dia ada tulis satu tulisan dekat media sosial. Dia tulis, dia kata kalau Bel berapa puluh tahun berlakon baru dapat Artis popular tu. artis popular. Dia kata dia buat lagu Lemak Manis tu hampir berapa puluh tahun barulah lagu tu mula mendapat tempat dan menjadi viral lah. Maksudnya itu idea kreatif. Maksudnya dia mula menyanyi pada tahun 80-an mungkin. 2022, 2023 baru lagu tu hype. Lagu tu jadi disiul oleh ramai orang, dinyanyikan oleh ramai orang. Begitulah pentas pemikiran. Ibn Taymiyah dimusuhi di zaman dia. Mati dalam penjara dan sebagainya. Orang tak suka dengan dia. Tapi pemikiran dia setelah pada zaman dia meninggal dunia dah berapa ribu tahun dah, akhirnya hari ini ada juga pemikiran-pemikiran dia orang pakai dalam bab muamalat. Ramai juga orang, banyak juga idea-idea yang orang mula pakai. Dan Hamka umpamanya mendapat tentangan pada zaman dia. Tapi akhirnya idea-idea dia itu sugar dan subur walaupun dia pun dah tak ada. Orang tak ingat jawatan-jawatan yang dipegang, tapi orang ingat pemikiran. Orang tak ingat orang-orang yang memegang jawatan dengan segala kebongkakan tanpa alasan. Orang akan ingat orang-orang yang datang dengan pemikiran dan hujah. Itulah. Alhamdulillah selesai. Dan di samping kita membentangkan fikrah dan hujah kita juga akan memperkenalkan di setiap sembang santai kita ni
menu-menu untuk dikongsi bersama insya-Allah. Ni kita ada apa ni? Yang ni kita panggil loyang. Loyang ke goyang tu? Loyang bergoyang. Di seluruh Malaysia ada ni. Yang ni panggil apa ni? Yang ni macam-macam nama ni, khilaf juga, tak ada ijma'. Ada yang kata peneram, ada yang kata telinga. Kami panggil telinga gelin. Tinggal keling lah, sini panggil peneram. Peneram. Dia beza sikit keling ni dengan Dengan peneram. dengan India. Dia keling pada orang sebelah selatan ni. Apa nama yang bukan Muslim kan. Tapi Keling di Johor apa semua tu dia maksud merujuk kepada bukan Muslim. Muslim. Tapi belah kita kata ni keling, terutama belah Penang dia keling Mamak. Maknanya dia Muslim. Sebab tu kan ada Masjid Kapitan Keling. Tapi keling ni sendiri pun dia ada, tu khilaf juga, ada bermaksud menghina, ada maksud yang memuliakan kan. Betul, kita tak guna. Diperoleh kita menjaga hal itu. Kita keluar dari khilaf. Tapi diperoleh ni kurang nampak India. Kan? Ya, kecuali yang berhijrah. Tidak gelap belakang. Okey, terima kasih tu. InsyaAllah kita jumpa lagi. Mudah-mudahan ada manfaat dan insyaAllah kita akan bertemu dalam Fikrah dan Hujah pada sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.